Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Adam Malik bin Haji Ahmad. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Nazuki dari kelas 22A Bahasa Melayu akan mempersembahkan satu persembahan tugasan 3 bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, kita teruskan dengan pembentangan saya iaitu berkaitan perubahan dalam pendidikan semasa yang telah saya pilih, iaitu berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Saya memilih pembelajaran bermakna ini kerana melihatkan kepada 3 perkara utama yang terdapat dalam pembelajaran bermakna, iaitu yang pertama, pembelajaran bermakna ini menekankan kepada elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan juga nilai pada diri murid itu sendiri. Maka pada hari ini kita dapat lihat dengan adanya pembelajaran bermakna ini akan membawa kepada murid untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan juga kritis. Yang kedua, melihatkan kepada komitmen para guru untuk memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Hal ini seiring dengan langkah proaktif yang dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan negara kita mempunyai kualiti pendidikan bertaraf dunia. Makalah yang ketiga ialah berkaitan dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang seronok dengan penglibatan aktif murid. Hal ini dapat dilihat apabila pelaksanaan pembelajaran bermakna ini seiring dengan TS25 iaitu Transformasi Sekolah 2025 yang bertujuan untuk melahirkan modal insan unggul yang mana mengalami persekitaran pembelajaran yang seronok, penglibatan pelajar secara aktif dan bermakna di sekolah itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada kesan positif yang pertama bagi pembelajaran bermakna ini terhadap mobiliti sosial itu sendiri. Iaitu yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualiti pendidikan. Bila peningkatan kualiti pendidikan ini melibatkan kepada pembelajaran bermakna yang menekankan kepada kualiti pendidikan di Malaysia. Maka kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan lagi dengan komitmen para guru dan juga murid sewaktu PDP berlangsung. Maka kualiti pendidikan ini akan dipertingkatkan melalui PDP yang mana memfokuskan kepada perubahan minda dan juga budaya amalan sekolah ke arah pembelajaran abad ke-21. Apakah itu pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad ke-21 ini merupakan pembelajaran yang sangat-sangat pembelajaran yang lebih kepada berpusatkan murid, yang mana memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalah secara kreatif dan kritis pada diri mereka sendiri. Maka hal ini membuktikan bahawasanya murid akan lebih mahir dalam kemahiran insaniah ataupun soft skill mereka sendiri untuk digunakan dalam kehidupan seharian kerana wujudnya peningkatan kualiti pendidikan yang mana bukan hanya memfokuskan kepada akademik semata-mata dan juga memfokuskan juga kepada soft skill murid itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan kesan positif pembelajaran bermakna yang kedua, iaitu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, pembelajaran bermakna yang kita pilih pada hari ini menitik beratkan kepada pengalaman pembelajaran murid yang bermakna melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Oleh itu, para guru ini memainkan peranan yang cukup penting bagi meneroka kaedah pengajaran yang inovasi dan inovatif di dalam kelas seperti pembelajaran-pembelajaran yang menyeronokkan seperti berpusatkan murid, seperti aktiviti lakonan, aktiviti bercerita dan juga sebagainya. Manakala inovasi dalam PDP ini juga mendorong sebenarnya murid-murid itu sendiri untuk mengalami pengalaman dan kemahiran terah Nancy yang difokuskan dalam pembelajaran bermakna ini. Maka melalui inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan mengalami pembentukan mobiliti sosial yang menegak ke arah penglibatan aktif murid sewaktu PDP yang mana melalui pembelajaran bermakna ini. Maka buktinya bahawasanya murid akan lebih berminat untuk mengikuti PDP ini secara inovatif kerana mereka lebih tertarik dan seronok untuk mengikuti PDP ini. Baiklah, kesan positif pembelajaran bermakna yang ketiga pula kita akan lihat kepada meningkatkan integrasi sosial. Apakah yang dimaksudkan integrasi sosial ini? Ialah melibatkan kepada kemampuan murid itu sendiri untuk bersosial dengan orang lain. Ini dapat lihat, pembelajaran bermakna ini menekankan kepada kemahiran komunikasi murid untuk komunikasi dengan orang lain. Maka kemahiran komunikasi ini amat membantu murid sebenarnya untuk berinteraksi atau bercakap dengan individu lain sama ada daripada golongan yang seusia dengan mereka ataupun golongan yang mempunyai usia yang lebih daripada mereka. Maka murid akan mempunyai kemahiran komunikasi ini
dan akan mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran yang baharu serta dapat bekerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila mereka menjalankan aktiviti-aktiviti berkumpulan di dalam kelas, murid akan berjaya untuk melaksanakan aktiviti itu dengan baik kerana mempunyai skill untuk bercakap dan berkomunikasi dengan orang lain sekaligus membuktikan masa pembelajaran bermakna ini amat berkesan. Malahan, murid juga berupaya berkomunikasi dengan individu yang berlainan kaum. Sebagai contoh, terdapat sekolah-sekolah yang mempunyai pelbagai kaum seperti kaum India, Melayu dan juga Cina. Maka murid akan berkomunikasi dengan baik jika adanya kemahiran berkomunikasi ini. Maka hal ini meningkatkan nilai perpaduan dalam diri murid itu sendiri serta mewujudkan gaya hidup yang aman di Malaysia. Maka buktinya, murid ini akan berupayaan untuk bersosial menggunakan kemahiran komunikasi mereka itu sendiri tadi. Baiklah, sebentar tadi kita lihat kepada kesan positif pembelajaran bermakna kepada mobiliti sosial. Dan pada hari ini kita dapat lihat kepada kesan negatif pula. Satu sahaja lagi, iaitu berkaitan dengan kesan negatif pembelajaran bermakna di bawah kata kunci ketidaksediaan emosi. Sebagaimana kita tahu, apabila mengalami perubahan, terdapat juga individu yang tidak dapat mengalami perubahan tersebut. Maka perubahan dalam pembelajaran ini juga sama, iaitu bermakna mengakibatkan murid-murid mengalami keadaan psikologi murid terganggu. Hal ini kerana terdapat murid-murid yang mungkin kurang bersedia untuk menerima perubahan dari pelbagai aspek dalam PDP. Contohnya murid-murid yang mengalami kegusaran, mereka menerima perubahan dan perlu bersaing dengan murid lain. Malahan terdapat juga murid yang introvert, yang tidak mampu untuk bersaing ataupun tidak mampu untuk bekerjasama dengan murid lain, dan mereka akan terasa diri mereka ini mereka akan merasa takut dan mereka merasakan diri mereka ini sungguh rendah diri. Maka buktinya perubahan ini mungkin akan menyebabkan gangguan emosi murid untuk mengikuti PDP kerana mereka tidak mampu fokus kepada pembelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Baiklah, secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawasanya pembentangan pada ini menunjukkan bahawasanya pendidikan merupakan aspek yang amat penting dalam kehidupan individu dan bermasyarakat murid di sekolah. Yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan semasa pendidikan yang mana berlaku melibatkan pembelajaran bermakna merupakan sebuah pencetus kepada perubahan mobiliti sosial murid ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ialah berkaitan dengan guru dan murid itu sendiri perlu memainkan peranan yang penting untuk memanfaatkan pembelajaran bermakna yang kita bincang pada hari ini bagi yang merangkumi 6C yang dapat membantu murid untuk lebih menonjolkan kemahiran diri seperti kemahiran bercerita, kemahiran lakonan dan sebagainya di dalam bilik darjah itu sendiri. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.